وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kabar semua, ya rekan semua pelajar Hambali dan Maliki berada dalam keadaan yang sehat dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan diharapkan semua pelajar dapat berada dalam keadaan yang sehat dan mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kita punya pembelajaran yang mana kita sekarang ini berada di norma baru, kelas secara online. Diharapkan kita punya momentum untuk belajar dapat diteruskan lagi dan lagi. Kita akan teruskan, kita berkaitan dengan tajuk bab 4 berkaitan dengan sifat wajib, sifat harus dan sifat mustahil bagi rasul. Pada sebelum raya itu kita belajar berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil, dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sifat harus bagi rasul. Jadi sebelum kita mulakan kelas, sama-sama kita baca doa pada surah Al-Fatihah dan doa bajang. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk itu sebelum kita mulakan pelajaran kita, jadi sama-sama kita tengok satu video ini, perkongsian berkaitan dengan kita perlu bersabar ketika menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini, kita perlu kena hadirkan dalam diri kita ini sifat sabar. Jadi, kita dengar dulu video ni. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. Siapa orang yang diberi masa muda oleh Allah, dia tak pergunakan untuk belajar, maka ungkatlah 4 kali takbir untuk orang ini. 4 kali takbir untuk apa? Nak kata hari raya Idul Fitri itu adalah 7 kali takbir, rakaat yang pertama, yang kedua 5 kali takbir, hanya satu salat saja 4 kali takbir, tak ada rukuk. Salatul janazah untuk orang yang diberikan Allah peluang masa muda, lapang masa untuk mencari ilmu, tidak dipergunakan untuk mencari ilmu. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna da'tibara lidatihi. Kehidupan anak muda itu adalah bil ilmi, dengan ilmu, wat tuqa, dan takwa. Melalui ilmu itu meraih ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau dua perkara ini tak ada, ilmu tak ada, yang otomatis takwa tak akan ada. Da'tibara lidatihi, tak ada nilainya orang ini
Demikian kata Imam Syafi'i yang memuji kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka seorang yang diinginkan oleh Nabi yang kedua adalah au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang belajar mencari ilmu. Belajarlah dengan ilmu al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para al-ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu yang diwariskan dari oleh Nabi mengajarkan rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut itu kita akan kenal yang mana satu orang berilmu, yang mana satu orang tak berilmu. Seseorang yang mendakwa dirinya berilmu, tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sopan kepada orang berilmu yang lain, ataupun melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ini orang adalah tak punya ilmu walaupun satu dunia kata dia berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah adalah orang-orang ulama atau orang-orang berilmu. Inilah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak merasakan pedihnya, susahnya dirinya ketika mencari ilmu, tajarra'adzullal jahli tula hayatihi. Orang yang dia tak mau sabar cari ilmu, mungkin pun jauh daripada rumahnya, letak motosikal dekat LRT, naik LRT naik pergi ke Setiawangsa, singgah pergi Masjid Bawa Jalan, balik malam. Kalau tak mau sabar untuk yang demikian, tajarra'adzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan hidup dalam kejahilan selama dia hidup. Orang yang mencari ilmu mesti sabar susah payahnya, jauhnya mungkin lewat malamnya juga, maka dia akan mendapatkan hakikat daripada ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang dia tidak belajar. Alhamdulillah. Nak cerita kat sini dalam haji dalam diri kita, iaitu sifat sabar ketika menuntut ilmu, yang mana nak jelaskan kat sini bahawa nak menuntut ilmu ini bukan mudah. Sebab apa? Dalam menuntut ilmu ini dia ada banyak cabaran dan dugaan yang perlu kita temui. Jadi setiap cabaran, dugaan yang kita temui ini perlu hadir dalam keadaan yang sabar. Sebagai contoh, antum semua Darjah 4 atau pelajar sekolah rendah, apa yang cabaran yang antum hadapi adalah segaran dari segi untuk memahami untuk setiap tajuk. Kadang-kadang sukar ataupun nak menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh guru. Nak buat ni tak boleh, buat ni tak boleh, buat itu tak boleh. Kadang-kadang tak faham, kadang-kadang tak dapat hadir ke sekolah, ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Itu semua adalah cabaran dugaan. Jadi macam mana kita nak hadapi? Dengan rasa sabar. Kalau kita tidak sabar, maka kita putus asa di tengah jalan, maka kita akan hidup dalam keadaan kejahilan selama-lamanya. Jadi janganlah jadi seorang yang jahil, jadilah seorang yang sentiasa menuntut ilmu dengan rasa sifat, iaitu sifat sabar. Okay. Teruskan kita punya pengajian, iaitu berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi seorang rasul. Okey. Sifat harus bagi rasul. Apa itu sifat harus bagi rasul? Apa benda yang perlu ada dalam sifat harus bagi seorang rasul? Rasul ini adalah seorang manusia biasa. Antum semua kena tahu bahawa yang menjadi rasul ini adalah dalam kalangan kita, iaitu manusia biasa. Allah melantik rasul itu daripada manusia biasa saja. Dan rasul ini adalah, para rasul ini mesti bersifat seperti kaumnya, tetapi tidak mengurangkan kedudukannya sebagai seorang rasul. Rasul ini adalah daripada kita manusia biasa, tetapi rasul ini ada keistimewaannya. Dia tidak akan mengurangkan kedudukannya sebagai seorang rasul. Sebagai contoh apa? Apa sifat harus yang ada dalam diri rasul ini adalah
Makan, kita makan, Rasul pun makan. Minum, kita minum, Rasul pun minum. Berkeluarga, dan kita ada keluarga, Rasul pun ada keluarga. Kita sakit, Rasul pun pernah sakit, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari kita, apa yang kita jalani, itu juga dijalani oleh seorang Rasul. Cuma berbeza adalah dari segi masa, yang mana masa Rasul sekarang adalah pada zaman yang sangat moden. Dan pada zaman Rasul itu zaman apa? Dia macam itu saja. Jadi sifat harus ni adalah sifat yang ada pada manusia biasa. Tetapi tak sampailah yang mengurangkan kedudukannya sebagai seorang Rasul. Itu apa? Membuat jenayah, membuat kesalahan, membuat maksiat dan sebagainya. Itu bukan ciri-ciri seorang Rasul. Walaupun dia sama seakan manusia biasa, tetapi sifat biasa itu tidak mengurangkan kedudukan Rasulnya itu. Okey. Itu saja sifat harus bagi seorang Rasul. Simple, pendek dan itu saja. Tak ada uraian apa pun. Itu saja. Apa yang terjadi dalam diri manusia biasa, itu juga yang terjadi kepada Rasul. Nak cerita ni bahawa Rasul ini datangnya daripada manusia biasa. Allah lantik daripada manusia biasa, akan tetapi dalam Rasul ini ada mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Jadi untuk contoh sifat harus ini adalah senang. Yang apa? Sebagai contoh apa? Makan, minum, keluarga, sakit dan sebagainya, itu semua dari adalah sifat harus bagi Rasul. Dan kena ingat, walaupun biasa tapi kena ingat, dia tidak sampai nak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Okay, tengok aktiviti. Antum semua dibagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan yang pertama menyenaraikan 5 sifat harus bagi seorang Rasul, dan membentangkan hasil perbincangan dalam bentuk potongan kad manila dan ditampal ke dalam kelas. Guru bersoal jawab dengan murid. Okey. Ni tak perlu buat sebab ini jadi ni hanya sebagai info je lah. Siapa yang nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tak wajib pun. Tahukah anda para Rasul adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Itu keistimewaan Rasul, yang mana Allah memberikan kelebihan kepada seorang Rasul ni apa? Iaitu maksum, iaitu terhindar dan terpelihara daripada untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Jadi itu adalah kelebihan bagi seorang Rasul. Dan amalkan, iaitu hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah SAW yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Kita amalkan apa yang Rasulullah SAW amalkan, ataupun kebaikan-kebaikan yang Rasul buat, maka kita perlu contohi. Sebagai contoh apa? Jujur. Kita perlu jujur dengan diri kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Kita perlu amanah, bertanggungjawab dan sebagainya, dan menyampaikan amal-amalan baik kepada seluruh manusia, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Dan kita perlu mencontohi apa yang Rasulullah SAW buat, kita perlu buat. Dengan cara macam mana? Amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasul buat, kita mesti buat. Dan kita kena jadikan Rasulullah SAW ini sebagai kita punya apa? Qudwah hasanah, atau kita punya ikutan yang terbaik. Kalau boleh kita punya model, role model kita, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun tokoh yang perlu ada dalam diri kita untuk kita contohi. Jadi kita amalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, dan kita pula juga perlu amalkan apa yang Rasulullah amalkan. Jadi tak dapat buat semua, tapi jangan tinggalkan semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Maka kita perlu ambil satu atau dua atau tiga, dan kalau boleh berterusan, iaitu istiqomah sampai akhir hayat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita mencontohi sifat Rasulullah SAW, kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW.
Dan syafaat ini sangat penting bila mana kita berada di di hari akhirat nanti. Jadi sebab itu kita perlu amalkan, kita perlu contohi, kita perlu ikut apa yang Rasulullah SAW buat, kita boleh ikut. Kita tengok. Jadi kat sini ada latihan. Latihan. Bulatkan jawapan yang betul berikut jelas sifat mustahil bagi Rasul kecuali pilih jawapan. Jadi kita digunakan untuk menjawab soalan daripada buku surat 15 sampailah 16. Buat dalam buku. Dan dah buat, ambil gambar, upload dalam Google Classroom. Okey. Dan apa yang awak belajar semua berkaitan dengan ni, awak kena buat latihan. Buat latihan untuk apa? Untuk kita nak uji kefahaman kita. Sama ada antum semua ni faham ke tak faham apa yang saya ajar. Jadi kalau ada apa masalah, ada apa kemusykilan, boleh bertanya kepada saya terus melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Mudah saja berkaitan dengan bab sifat wajib, sifat harus dan sifat mustahil bagi Rasul. Jadi diharapkan video yang saya buat ini dapat memberi manfaat kepada antum semua. Jangan lupa untuk buat nota daripada buku surat. Soalan apa ni? Buku surat 13 saja untuk nota untuk bahagian sifat harus bagi Rasul. Mudah saja. Jadi itu saja untuk pembelajaran untuk kali ini. Jadi insya-Allah pada masa akan datang saya akan cuba untuk membuat kuis untuk antum semua untuk jawab sama ada antum semua ni faham atau tak faham berkaitan dengan bab sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi seorang Rasul. Jadi itu saja untuk hari ini. Diharapkan antum semua dapat mengikuti kelas yang saya buat ini dan tolong kita berada di masa ataupun kita berada di norma baru ini, tolong jangan ketinggalan pelajaran. Kalau boleh yang tertinggal itu tolong tanya-tanyakan kepada kawan yang lain. Kalau ada masalah dari segi apa pun semua boleh terus WhatsApp kepada saya ataupun melalui Google Classroom. Kalau mudah WhatsApp je lah. Saya tak nak antum semua ketinggalan bab dan tak belajar langsung, menyebabkan antum semua menjadi tak tahu apa yang kita belajar selama tahun ini. Jadi tolong jangan tinggal satu bab pun. Supaya saya tak nak nanti bila ada ujian nanti antum tak dapat nak jawab dan tak faham. Dunia baru ini perlu cepat dan melalui online. Itu saja. Jadi kalau tak tahu apa semua boleh terus WhatsApp saya. Itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada saya di atas ketentuan Allah SWT. Diharapkan antum semua dapat mengikuti kelas saya dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada antum semua. Bye-bye. Selamat membuat latihan dan membuat nota. Itu saja.